Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menjanjikan berita bola sepak terbaik kepada apa semua pada setiap hari. Berikut merupakan keputusan Round of 16 kejuaraan Piala Dunia edisi 2022 di Qatar. Perancis berjaya ke suku akhir selepas berjaya menewaskan Poland 3-1. England melangkah ke suku akhir penuh bergaya selepas berjaya menewaskan Senegal 3-0 awal pagi tadi. Perancis on the way ke final. Perancis yang sebelum ini berjaya memecahkan badai juara Piala Dunia, kini sudah semakin hampir ke final kedua mereka secara berturut-turut. Mereka nyata terlalu kuat buat pasukan Poland yang turun sebagai pasukan underdog dalam perlawanan semalam yang berkesudahan dengan Perancis menang 3-1. Olivier Giroud kini boleh berdabit dada apabila menjadi penjaring terbanyak untuk Perancis sepanjang zaman selepas meledakkan gol pertama untuk mereka pada minit ke-44. Giroud berjaya mengatasi Thierry Henry sebelum ini mendahului dengan 51 jaringan. Kini Giroud memiliki 52 jaringan dan masih bermain secara kompetitif di peringkat masa. Mbappe juga tidak terlepas meletakkan namanya sebagai antara yang terbaik selepas berjaya menjadikan 2 gol pada minit ke-74 dan juga 91 permainan. Gol seguati buat Poland dijadikan oleh Robert Lewandowski pada minit akhir permainan melalui sepakan penalti sekaligus mengesahkan tempat Perancis di suku akhir nanti. Rumah kena pecah, Sterling terpaksa pulang. Pemain sayap England, Raheem Sterling, terpaksa berangkat pulang bagi memastikan keluarganya semua berada dalam keadaan yang baik selepas rumah yang diambil oleh mereka dimasuki oleh pencuri. Sterling yang sebelum ini berada di bangku simpanan semasa mereka menewaskan Wales tempoh hari, kini terlepas perlawanan menentang Senegal akibat daripada kejadian itu. Ditanya kepada Southgate bilakah Sterling akan kembali semula ke dalam skuad, Southgate menyatakan yang dia tidak pasti bila kerana dia perlukan lebih masa untuk bersama keluarganya dalam situasi seperti ini dan dia juga tidak mahu meletakkan tekanan kepada Sterling kerana ada masanya untuk keluarga lebih penting daripada bola sepak. Mereka akan berdepan Perancis pada suku akhir nanti dan sangat berharap dia akan kembali bersama skuad. World Cup 2026 tidak mustahil untuk saya kembali ke sana, kata Robert Lewandowski. Robert Lewandowski tidak menolak sebarang kemungkinan untuk bermain lagi bersama Poland di Piala Dunia 2026 sekiranya mereka layak pada 2026 nanti. Dia yang akan berusia 37 tahun pada ketika itu merasakan yang dia masih berupaya untuk memberikan sesuatu untuk beberapa tahun lagi. Bagaimanapun dia berpendapat yang mereka juga patut melakukan banyak perubahan daripada segi taktikal untuk membolehkan mereka memberikan saingan kepada pasukan yang lebih besar. Kekecewaan tetap dia rasa akibat kalah kepada Perancis pada peringkat 16 terbaik, tetapi itu juga boleh dianggap sebagai antara pencapaian terbaik mereka setakat ini. Lebih menarik, dia juga berjaya menjadikan 2 gol dalam edisi Piala Dunia kali ini selepas gagal melakukannya pada beberapa edisi yang lepas. Kekalahan kepada Jepun adalah wake up call untuk mereka, kata Pedri. Kekalahan mereka kepada Jepun semasa perlawanan terakhir peringkat kumpulan tempoh hari telah memberikan kejutan buat mereka kerana tiada lagi peluang kedua buat mereka selepas marah ke peringkat ini. Mereka yang ditewaskan Jepun 2-1 juga telah diberikan pelbagai kecaman oleh para penyokong yang rata-rata tidak berpuas hati dengan keputusan itu. Pemain tengah Spanyol iaitu Pedri berkata perlawanan menentang Morocco nanti adalah perlawanan antara hidup dan mati untuk mereka. Morocco telah beraksi dengan baik pada peringkat kumpulan dan telah berjaya melakukan beberapa kejutan besar, termasuklah menewaskan Belgium 2-0. Pedri berkata lagi yang mereka tidak akan mengambil mudah perlawanan menentang Morocco ini dan akan mengeluarkan segala yang ada bagi memastikan misi mereka ke final tidak terhenti begitu saja. Kami bukan Golden Generation, kata Thibaut Courtois. Selepas tergandas pada peringkat kumpulan pada edisi kali ini, penjaga gol Belgium, Thibaut Courtois mengakui yang mereka bukanlah Golden Generation seperti yang diharapkan oleh semua pihak. Mereka berjaya mendapatkan tempat ketiga Piala Dunia 2018 dan marah sehingga ke suku akhir pada Euro 2020 dan beberapa lagi persembahan yang kurang memberasakan membuatkan mereka rasa mereka tidak sepatutnya digelar Golden Generation. Mereka berada pada ranking yang sangat baik dalam FIFA, tetapi kegagalan mereka untuk menangis sebarang kejuaraan setakat ini bukanlah sesuatu yang dapat dibanggakan. Mereka mungkin akan merombak kembali skuad sedia ada yang sudah semakin tua usianya dengan cuba membawa masuk lebih ramai pemain muda untuk memastikan Belgium meneruskan legasi mereka dalam bola sepak Eropah. Saya lebih fokus kepada kemenangan secara berpasukan, kata Kylian Mbappe. Dia yang berjaya mengalih perhatian dunia daripada segala kontroversi yang terpalit sebelum ini kepada prestasi yang begitu membanggakan ketika membantu Perancis untuk marah sehingga ke suku akhir setakat ini selepas menewaskan Poland semalam. Mbappe berkata yang fokus dia sekarang ini adalah untuk membantu pasukannya mencapai misi menjadi juara dunia 2 kali berturut-turut daripada mengejar kejayaan secara peribadi. Dia juga tidak kisah sekiranya gagal memenangi Golden Boot asalkan mereka dapat Piala Dunia. Dia berkata lagi yang Piala Dunia adalah impian semua orang dan juga impiannya. Menang sekali sudah cukup, tetapi sekiranya saya berjaya mengulanginya, sudah pasti yang jadi lebih bermakna untuk saya dan juga pasukan.
Morocco akan cuba cipta sejarah, kata Yassine Bounou. Penjaga gol Morocco, Yassine Bounou berkata yang mereka akan cuba mencipta sejarah baru dalam kejohanan kali ini dan berharap rakan sepasukan juga sudah berada dalam keadaan yang bersedia sekarang ini. Dia berkata yang Spanyol akan bertemu dengan mereka nanti dan mereka akan memastikan itu bukanlah satu perlawanan yang mudah. Spanyol mempunyai kelebihan di atas kertas, tetapi dengan prestasi semasa pasukan Morocco pada ketika ini membuatkan mana-mana lawan yang bakal bertemu mereka terpaksa berfikir dua kali bagaimana mau meneruskan mereka. Ini merupakan kali kedua Morocco berjaya marah ke peringkat kalah mati dan sudah pasti peluang seperti ini tidak akan mereka sia-siakan begitu saja. Sejarah baru bakal tercipta sekiranya mereka berjaya meneruskan Spanyol nanti dan Spanyol juga yang akan memaksa mereka berhasil pada tahap tertinggi kali ini. Cody Gakpo sudah pasti memilih pasukan yang terbaik. Ketika ditanya mengenai kabar angin perpindahan rakan sepasukannya Cody Gakpo ke Real Madrid dan juga Manchester United, Van Dijk kembali menanyakan kepada mereka, adakah Madrid dan United berada pada level yang sama pada ketika ini? Bukan hanya untuk tidak menghormati Manchester United, tetapi Madrid jauh lebih tinggi level mereka dan dia percaya Gakpo sudah pasti mengenainya. Mereka juga mempunyai pemain yang sedang beraksi untuk Manchester United, iaitu Malaysia dan juga Van de Beek. Sudah pasti mereka sudah banyak bercerita mengenainya. Liverpool mungkin akan cipta kejutan. Liverpool mungkin akan melakukan kejutan dengan cubaan mereka untuk membawa masuk Dusan Vlahovic yang setakat ini sudah menjadikan 6 gol untuk Juventus. Thomas Muller mungkin akan tinggalkan Dortmund. Thomas Muller yang kini sedang beraksi untuk Borussia Dortmund mungkin akan meninggalkan kelab tersebut selepas tamat Piala Dunia nanti. Dia kini dalam persediaan untuk mendengar tawaran yang bakal diberikan oleh beberapa kelab seperti AC Milan, Juventus dan juga Manchester United jika Barcelona tidak membuat bidaan kepadanya. Chelsea semakin hampir dapatkan Joao Felix. Chelsea dilaporkan semakin hampir untuk mendapatkan pemain sayap Portugal itu selepas pemain itu sendiri mengakui yang dia ada menerima beberapa tawaran. Dia kini sedang memberikan tumpuan kepada aksi di Piala Dunia dan akan memulakan perbincangan sebaik saja tamat aksi di Piala Dunia. Leeds United minat Chris Wood. Leeds United dilaporkan berminat untuk mendapatkan penyerang Newcastle United, Chris Wood, pada Januari nanti. Mereka dikatakan akan memberikan lebih minit perlawanan kepada pemain penyerang itu selepas dia dilihat kurang bermain dalam kesebelasan utama pasukan Newcastle United. So itulah berita untuk kali ini dan terima kasih sebab tak sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Soyan. Assalamualaikum.